MCA sudah siap bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya berasa gembira untuk melaporkan bahawa selepas pemilihan pucuk pimpinan parti yang lalu, MCA telah muncul sebagai sebuah parti yang lebih bersatu dan stabil. Dan seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, musul-musul politik kita bukanlah rakan-rakan kita daripada kalangan anggota parti sendiri. Sebaliknya, musul politik kita ialah Pakatan Rakyat. Dan kita seharusnya terus fokus kepada objektif kita. Yang Amat Berhormat Datuk Seri telah memperkenalkan program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi untuk memastikan negara kita mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Dan ketiga, menyampaikan amanat Hari Malaysia baru-baru ini, Datuk Seri juga telah mengumumkan pemansuhan ISA dan Undang-Undang Darurat serta merealisasikan Akta Penerbitan dan Mesin Cetak. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri telah mengambil satu tindakan yang diinginkan dan ditunggu-tunggukan oleh rakyat. Dan dia memperlihatkan keberanian dan daya kepimpinan Datuk Seri Perdana Menteri. Tahniah, Sir. Ini hanya dapat dilakukan dengan keazaman politik yang tinggi dan MCA menyokong langkah ini 100%. Undang-undang, dasar, ideologi dan kepercayaan yang telah lapuk dalam senario politik hari ini haruslah menerima perubahan yang sewajarnya. Jika perubahan tidak dilakukan atau sekurang-kurangnya menyesuaikannya dengan situasi semasa, ianya akan menjadi satu penghalang kepada kemajuan masyarakat dan negara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya dengan ini menggesa agar Datuk Seri Perdana Menteri mengambil satu lagi langkah besar ke hadapan dengan menawarkan kepada rakyat Malaysia satu pendekatan baru atau the New Deal untuk masa hadapan, iaitu pendekatan yang akan menjadi contoh kepada aspirasi dan harapan rakyat secara keseluruhannya. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dunia telah berubah. Oleh yang demikian, Datuk Seri Perdana Menteri, kepimpinan baru MCA ingin melihat pendekatan baru ini mendukung sebuah kerajaan yang membina, yang berupaya menyatupadukan semua kaum di negara kita. Dan kita perlu sentiasa meneruskan langkah ke arah jalan yang tengah dan dapat mendekati generasi muda. Kita mahukan sebuah negara yang adil, demokratik, telus dan mewakili suara semua rakyat. Dan kita inginkan sebuah negara yang mengambil pendekatan tengah di mana suara rakyat sentiasa didengari. Kita mahukan sebuah kerajaan yang menjaga keperluan setiap rakyat. Dari pendidikan, pekerjaan, keselamatan, pelindungan undang-undang sehinggalah kepada soal berhadapan dengan kesan dan impak daripada inflasi. 54 tahun yang lalu, pemimpin kita dari dua buah parti politik, iaitu Tunku Abdul Rahman dan Tun Tan Chen Lock telah duduk semeja dengan Tun Sambatan dari MIC untuk merangka satu persetujuan yang menjanjikan para penduduk pelbagai kaum di negara ini hidup secara aman dalam sebuah Malaya yang merdeka. Hari ini, rakyat memerlukan satu lagi pendekatan baru untuk masa depan.
Dan pendekatan baru ini adalah satu pendekatan yang dapat memberikan setiap rakyat Malaysia, anak-anak mereka dan generasi selepas mereka satu keyakinan bahawa masa depan mereka adalah di negara ini di bawah pemerintah Parti Barisan Nasional. Marilah kita menanam satu keazaman untuk duduk bersama dan merangka satu pendekatan baru untuk masa depan. Namun begitu, sebagai permulaan, biarlah saya tegaskan bahawa pendekatan baru yang kita maksudkan di sini tidak bermaksud satu percubaan untuk sama sekali mencabar atau menulis semula kontrak sosial sewaktu kita mencapai kemerdekaan dahulu. Kita perlu merangka satu formula yang lebih sesuai dengan peredaran zaman dan untuk memenuhi aspirasi rakyat Malaysia keseluruhannya. Ini kerana aspirasi generasi muda sekarang mungkin sudah berbeza dengan aspirasi generasi terdahulu. Dan BN sebagai kerajaan yang memimpin negara ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk merangka sesuatu dasar yang bersesuaian dengan kehendak dan keperluan generasi masa ini. Rakyat mesti diyakinkan bahawa aspirasi mereka akan dipenuhi dan kita akan menjadi pemudacara kepada aspirasi itu dan bukanlah sebagai satu penghalang. Dan sebagai anggota pengasas perikatan yang memberikan kemerdekaan kepada negara ini, MCA akan menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam apa jua perubahan dan pendekatan baru yang bakal diambil nanti. Demokrasi di bawah pendekatan baru. Tuan-tuan dan puan-puan, MCA percaya perlulah ada saluran yang lebih luas untuk bertentangan pendapat. Dan sebagai pemimpin, kita mestilah sentiasa bersedia untuk berdengar. Ahli politik tidak sepatutnya berpura-pura yang mereka mengetahui segala-galanya. Oleh yang demikian, MCA ingin mencadangkan agar untuk membolehkan rakyat menyatakan suara hati mereka secara aman, apa yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa ialah menentukan tempat dan laluan untuk mereka berarak dan permohonan untuk permit mestilah tulus. Pihak polis pula hanya perlu diletakkan untuk mengawal trafik. Untuk itu, pihak penganjur mestilah memastikan demonstrasi perarakan akan berlangsung dengan aman tanpa mengancam nyawa manusia dan merosakkan harta benda awam. Malang transformasi politik perlulah menjangkaui politik kejam-mengejam dan politik yang melangkaui politik keagamaan dan perkauman yang sempit, seperti yang diperjuangkan oleh PAS dan DAP. Pendekatan baru untuk media. Yang Amat Berhormat Datuk Seri telah merealisasikan kawalan ke atas media dengan menarik balik peraturan yang mewajibkan penerbitan akhbar memperbarui permit penerbitan mereka setiap tahun. MCA berpendapat pihak media perlu diberi ruang untuk menentukan kawalan sendiri dan hala tuju industri yang mereka terajui. Ini adalah kerana sudah ada undang-undang yang mencukupi yang selama ini dapat mengawal selia media melalui Akta Rahsia Rasmi dan juga Akta Hasutan. So pada akhirnya, kerajaan perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk memansur terus Akta Penerbitan dan mesin cetak dan perlu menetapkan tempoh masa yang secukupnya untuk berbuat demikian. Ini adalah satu langkah yang memerlukan iktizam dan keberanian yang tinggi dan orang yang berani buat itu ialah Datuk Seri Perdana Menteri.
Buat masa ini tidak ada pentas yang sekata antara media tradisional dan media baru, internet dan online. Media baru kelihatannya seperti bebas untuk memperkata apa saja kerana mereka tidak terikat dengan pelbagai undang-undang yang sedia ada. Tidak harus ada diskriminasi dan pendekatan yang beza untuk kedua-dua media ini. Ekonomi. Malaysia, MCA dan keseluruhan rakyat Malaysia optimis bahawa program transformasi ekonomi yang diperkenalkan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri akan melonjakkan negara kita menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Rakyat ingin melihat persekitaran perniagaan yang lebih adil, bersandarankan meritokrasi dan mewakili semua lapisan masyarakat. Urusan perniagaan sepatutnya lebih mudah dan bebas daripada segala birokrasi. Kerajaan juga perlu terus mengetengahkan lebih banyak inisiatif untuk merealisasikan sektor lain dalam ekonomi. Dan ini akan melonjakkan lebih banyak ruang untuk berdaya saing dan meningkatkan produktiviti dan sekaligus menjadikan kita semua lebih kompetitif. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tidak ada sesiapa pun yang dapat menafikan bahawa di bawah kepimpinan Datuk Seri Perdana Menteri, Malaysia telah menjadi sebuah negara yang lebih berdaya saing dan berdaya maju dan telah bergerak dari tangga 26 ke tangga 21 dalam tinjauan yang baru dijalankan ini. Congratulations, sir. Kita mendukung kepercayaan bahawa langkah-langkah afirmatif atau pengukuhan kaum haruslah berasaskan kepada keperluan dan merit dan berharapkan kerajaan akan terus mentransformasikan negara kita untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Sekiranya terdapat jurang kemiskinan di kalangan mana-mana kaum pun, kaum tersebut seharusnya menerima bantuan dan langkah pengukuhan dengan segera. Kita perlu menawarkan polisi yang pragmatik dan dapat dan mampu dicapai, bukanlah sekadar slogan seperti yang dilakukan oleh Pakatan Rakyat. Barisan Nasional tidak seharusnya merasa terjejas atau dilemahkan oleh pendekatan dan strategi populis Pakatan Rakyat seperti pemberian skim bantuan RM100 setahun kepada warga emas. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat mungkin tidak sadar bahawa setiap 1 liter petrol, kerajaan bagi subsidi 80 sen. Maka jika seseorang belanja RM300 sebulan untuk petrol, kerajaan Barisan Nasional bagi subsidi sebanyak RM126 sebulan. Ini jauh tinggi berbanding dengan apa yang dilakukan oleh CM di Pulau Pinang. RM100 setahun. Tanggungjawab kerajaan ialah untuk terus memastikan semua lapisan rakyat Malaysia berasa mereka sentiasa mempunyai tempat di negara mereka sendiri. Semua kaum mestilah merasakan bahawa mereka akan memperolehi manfaat dan faedah pada saat negara ini terus maju dan berkembang sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020 nanti. Pertubuhan kek kekayaan negara mestilah dikongsi secara adil dan saksama oleh setiap rakyat Malaysia. Kita ingin melihat munculnya rakyat Malaysia yang berjaya dan cemerlang, dan kita ingin melihat semua rakyat Malaysia mencapai kejayaan. Sudah tentu, Pakatan Rakyat yang merupakan faktor pemecah
belah negara ini akan terus memainkan idea bahawa mereka mampu memelihara keperluan rakyat. Mereka selalu bercakap banyak, tetapi tidak mempraktikkan apa yang mereka cakap. Sebaliknya, terus tidak konsisten dalam percakapan. Dalam bahasa Inggeris, kita mengatakan mereka adalah consistently inconsistent. Contoh yang terbaik ialah soal pelaksanaan hudud. 3 buah parti tidak pun dapat mencapai konsensus bagaimana nak jadi parti pemerintah. Sebaliknya, pendekatan baru ini bersama-sama dengan program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi dan juga transformasi politik adalah perubahan yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Dan Pakatan Rakyat tidak pun memperkenalkan sebarang transformasi, melainkan memainkan isu-isu yang separuh benar, memutarbikkan faktor dan kemudian cuba melakukan penjenamaan semula untuk kelihatan bagus. Maka kita perlu terus meyakinkan rakyat bahawa kitalah yang sebenarnya pembina negara dan pakatan hanyalah gila kuasa. Maka tuan-tuan dan puan-puan, slogan Barisan Nasional adalah tepat. Rakyat didahulukan. Dan untuk Pakatan Rakyat, Putrajaya didahulukan. Tuan-tuan dan puan-puan, MCA mengalu-alukan pembentukan Majlis Perundangan Gaji Minima Kebangsaan untuk menangani isu berkaitan dengan pelaksanaan gaji minima. Adalah tidak benar untuk membuat andaian bahawa dasar gaji minima akan menjadikan negara kita tidak berdaya saing. Sebaliknya, dia akan membantu negara menghasilkan guna tenaga kerja yang lebih berkualiti, lebih berproduktif, dan dengan itu negara kita tidaklah terlalu bergantung kepada tenaga kerja asing. So, dasar gaji minimum sebenarnya boleh mempancukan produktiviti dan ini akan menjadikan tenaga kita, kerja kita lebih berdaya pasaran jika dibandingkan dengan negara-negara jiran. Soal kos kehidupan, tuan-tuan dan puan-puan, dengan peningkatan harga makanan dan komoditi, semua golongan dan lapisan masyarakat dalam negara kita berhadapan dengan kos kehidupan yang semakin tinggi. Walaupun segala langkah dan usaha telah diambil oleh kerajaan dengan memberikan subsidi yang tinggi seperti kes rawatan dan kesihatan, pendidikan, perumahan dan minyak, rakyat pada asasnya tidak sadar akan perkara ini. Mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana sekarang ini berada dalam kesukaran untuk memenuhi keperluan hidup. Oleh yang demikian, MCA berpendapat kerajaan perlu mengambil langkah-langkah yang dapat meringankan kesusahan dan bebanan yang sedang ditanggung oleh rakyat melalui bantuan one-off cash kepada mereka yang berpendapatan rendah dan miskin, golongan warga tua dan mas dan pensara, serta menghulurkan bantuan kepada keluarga yang masih mempunyai anak kecil yang bersekolah seperti bantuan pakaian, seragam, pengangkutan dan buku latihan. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan yang memerintah adalah sebuah kerajaan yang sentiasa melibatkan penyataan rakyat. Oleh yang demikian, beberapa kementerian tertentu mestilah lebih kelihatan secara langsung berorientasi rakyat. Maka kita berharaplah kementerian-kementerian kita seharusnya mengoptimalkan penggunaan online dengan rakyat jelata. Kita semua sedia maklum bahawa dalam usaha mendekati rakyat,
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memaksimumkan kegunaan Twitter, Facebook dan juga blog. Tahniah. Walaupun kita terdapat satu dua pemimpin BN yang terus memperlihat sikap bongkak, sombong dan loose cannon, mereka mendapat tempat dalam tajuk berita untuk sebab yang tidak sepatutnya. Demi untuk menstakbilkan BN sendiri, MCA ada kalanya tidak menunjukkan reaksi balas terhadap kenyataan-kenyataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Seperti kita sedia maklum, sikap bongkak dan sombong segelintir pemimpin ini tidak digemari oleh rakyat jelata. Mereka ini mendabit dada sebagai abang besar. Dia sebenarnya pembuli dan bukan pemimpin. Mereka ini sebenarnya telah dijangkiti apa yang Datuk Seri Perdana Menteri sendiri diagnoskan sebagai penipuan diri sendiri, amnesia, inersia dan kesombongan tidak bertempat. Jika penyakit ini dibenarkan membara, kami khawatir kemarahan dan persepsi negatif rakyat ke atas BN dan kerajaan akan memuncat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sangat mengalu-alukan langkah untuk menggalakkan anggota polis mempelajari dan menguasai dua bahasa tambahan selain bahasa Malaysia dalam melaksanakan tugas harian mereka. Dan ini adalah satu langkah yang sangat bagus untuk menggalakkan interaksi. Bagaimanapun, usaha ini perlulah diterapkan secara lebih menyeluruh, khasnya mereka yang bertugas di barisan hadapan dalam sektor perkhidmatan awam. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting untuk mengeratkan perhubungan. Oleh itu, MCA sekali lagi ingin menegaskan sokongan kepada sebarang langkah untuk mempertingkatkan keupayaan menguasai bahasa ibunda di peringkat sekolah. Di peringkat menengah, MCA berpendapat tibalah masa bahasa Inggeris digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains. Sebenarnya, dalam konteks ini, ibu bapa sepatutnya diberi hak untuk menentukan media penggunaan bahasa untuk anak mereka di sekolah peringkat menengah. Dan satu jadual waktu yang khusus juga perlu ditentukan untuk kerajaan menetapkan pelaksanaan bahasa Inggeris sebagai subjek wajib lulus di peringkat SPM. Dan MCA juga menyokong bahasa ibunda juga patut digalakkan dan akhirnya menjurus ke arah menjadikannya sebagai satu mata pelajaran wajib di semua sekolah kebangsaan. Jika semua inisiatif ini dirancang dengan teliti dan berjadual, dia tidak mustahil untuk dilaksanakan. Dan saya juga mengambil kesempatan di sini untuk merangkamkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas keputusan beliau untuk menganugerah beasiswa kepada semua pelajar cemerlang SPM yang memperolehi 8A+ tanpa mengambil kira latar belakang kaum mereka. Dan daripada 4,000 penerima beasiswa JPA tahun ini, saya rasa bangga untuk melaporkan 1,660 adalah terdiri daripada kaum Cina. Terima kasih, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selain itu, 88.6% daripada pelajar Cina
lepasan STPM telah berjaya mendapat tempat di IPTA tahun ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri, jika anugerah beasiswa di IPTA dan juga kemasukan di IPTA adalah berasaskan merit, kami berasa yakin bahawa aliran keluar bakat di negara kita akhirnya akan dapat dikurangkan. Dan juga saya ingin merangkamkan rasa terima kasih kepada One Malaysia Development Berhad di atas pemberian beasiswa kali yang kedua kepada 50 pemegang sijil UEC. Dan pada penerima beasiswa ini telah dianugerahkan geran berjumlah 45,000 seorang tanpa sebarang ikatan. MCA sentiasa berpegang kepada prinsip bahawa kumpulan yang kurang bernasib baik, sama ada secara sosial atau ekonomi, harus dan wajah mendapat pertolongan dan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang kaum atau kepercayaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini juga menandakan tahun pertama lepasan UEC diberi peluang untuk memasuki maktab-maktab pengguruan. Maka sudah tiba masanya juga untuk kerajaan mempertimbangkan kelulusan UEC untuk memasuki universiti awam atau IPTA. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana pendidikan bahasa ibunda dilihat oleh sesetengah komuniti sebagai sesuatu yang penting kepada budaya dan kelangsungan diri mereka, maka akan wujud persepsi tentang bagaimana kerajaan menangani isu-isu yang berkaitan dengan peranan sekolah rendah jenis kebangsaan. Maka di bawah pendekatan baru kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, komuniti atau masyarakat Cina mengharapkan lebih banyak sekolah jenis kebangsaan Cina dibina dan peruntukan yang lebih besar disediakan oleh kerajaan. Adalah penting untuk menyadari bahawa komuniti Cina melihat atau menilai prestasi kerajaan berasaskan bagaimana dia melayani sekolah-sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga sekolah persendirian. Sedikit usaha atau kemurahan hati sudah memadahi untuk menghapuskan tanggapan negatif bahawa kerajaan selama ini telah mengabaikan pendidikan bahasa ibunda. So, peruntukan yang lebih banyak dan penambahan kelulusan untuk pembinaan sekolah jenis kebangsaan akan sekaligus menafikan tuduhan Pakatan Rakyat bahawa sekolah-sekolah jenis kebangsaan dipinggil oleh kerajaan. Dalam konteks ini, MCA berharap dalam belanjawan tahun 2012 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri, selaku Menteri Kewangan yang akan memberi pertimbangan yang sewajarnya untuk memberi pertama, peruntukan yang lebih besar kepada sekolah jenis kebangsaan Cina. Yang kedua, peruntukan khas 30 juta untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui KETA dan YUTA, MCA akan terus menyalurkan pendidikan yang berkualiti dan mampu untuk semua rakyat Malaysia. Kedua-dua institusi tinggi ini telah melahirkan 185,000 graduan dan hari ini mereka mempunyai populasi pelajar berjumlah 42,000 di seluruh negara. Buat masa ini, pengambilan tahunan YUTA dan KETA adalah sekitar 20,000 pelajar dan ini merangkumi hingga 20% daripada 100,000 pelajar daripada keturunan Cina yang memasuki institusi pengajian tinggi. Dan untuk meningkatkan status KETA,
kita sedang berurusan dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk menaikkan taraf kita kepada status college university. Dan dalam konteks ini, bantuan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah diharap-harapkan. Walaupun MCA juga berpendapat bahawa untuk merealisasikan institusi pengajian tinggi kita, Seksyen 15 dan 16 Akta Universiti dan College University atau AKU perlulah dipindah sekali lagi bagi memberi ruang kebebasan kepada pelajar dan pensyarah untuk melibatkan diri dalam politik sebagai satu pengiktirafan kepada hak mereka untuk mengundi. Tuan-tuan dan puan-puan, MCA telah menandangi perjanjian persefahaman dengan 6 buah universiti di Taiwan untuk membolehkan institusi pengajian tinggi kami bekerjasama dengan universiti-universiti di Taiwan. Dan pada masa yang sama, Kementerian Pelajaran Taiwan telah bersetuju untuk menaja 300 pelajar Malaysia setiap tahun tanpa bayaran yuran. Dan kumpulan pertama yang terdiri daripada 120 orang pelajar telah pun berlepas ke Taiwan pada bulan September baru ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, sukalah saya memaklumkan bahawa MCA juga telah melancarkan dana bernilai 30 juta di bawah skim pinjaman pendidikan 1 MCA Education Loan, khususnya untuk pelajar-pelajar miskin tanpa mengira kaum. Dan di bawah skim ini, 5 tahun pertama tempoh pinjaman adalah bebas faedah. Dan dana pinjaman ini akan memanfaatkan sekurang-kurangnya 250 orang pelajar miskin setiap tahun. Sebagai sebuah parti politik yang berteraskan rakyat, kami telah melaburkan sejumlah sumber yang besar dalam bidang pendidikan. Dan saya percaya sumbangan yang telah dilakukan oleh MCA ini adalah jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh DAP. DAP hanya mampu memainkan kata-kata bila berdepan dengan isu keperluan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, pada Perhimpunan Agung kali ini, perwakilan dijangka meluluskan resolusi yang menetapkan bahawa MCA tidak akan menerima sebarang pelantikan di dalam kerajaan sekiranya prestasi parti tidak menunjuk peningkatan berbanding dengan pilihan raya 2008. Tindakan ini sebenarnya adalah semata-mata untuk menghormati suara pengundi, iaitu MCA tidak boleh mewakili mereka dalam kerajaan sekiranya kita tidak mendapat sokongan daripada rakyat. Keputusan ini tidak harus dipandang sebagai satu ugatan, tetapi sebaliknya perlu dilihat sebagai tindakan menghormati hasrat pengundi. Seandainya wujud-wujudan sekalipun, dia harus dilihat kepada parti dan anggota-anggota parti dan bukanlah kepada para pengundi. Adalah diharapkan keputusan ini akan mewujudkan kesedaran yang lebih meluas bahawa betapa pentingnya anggota-anggota parti kami semua bersatu padu untuk memastikan kemenangan calon MCA dan Barisan Nasional pada pilihan raya yang akan datang. Pendek kata, masa depan dan kewujudan parti MCA ini adalah di tangan ahli-ahli MCA sepenuhnya. Sebenarnya Malaysia dirahmati dengan masyarakat yang berbilang kaum.
Dan dalam sebuah negara pelbagai kaum, tidak ada satu bangsa atau kaum pun yang akan memperolehi apa yang mereka inginkan. Dan tidak ada kaum yang akan dinafikan apa yang mereka minta. Apa yang kita minta dan inginkan ialah untuk berkongsi kejayaan bersama. Seandainya kemenangan DAP boleh menjamin bahawa segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat Cina akan selesai, maka MCA tidak akan berasa cemburu atau iri hati di atas kejayaan DAP itu. Walaupun kita perhatikan, DAP telah menunjukkan diri sebagai political superman yang mampu menyelesaikan semua isu yang berhadapan dengan masyarakat Cina. Namun begitu, prestasi Pakatan Rakyat di semua negeri yang mereka kuasai membuktikan bahawa di dalam politik tidak ada Superman. Kita tidak menafikan bahawa kita mempunyai sejarah silam yang tidak cemerlang. Tetapi generasi kepimpinan MCA hari ini wajarlah diberi peluang untuk membuktikan keupayaan mereka. Selepas pilihan raya umum pada Mac 2008, rakyat merasa optimistik bahawa akhirnya negara ini telah wujud sistem dua parti. Tetapi nyatanya, dia juga menimbulkan politiking yang lebih tegang yang memecah belahkan rakyat. Pakatan Rakyat tidak pernah berhenti untuk mengeksploitasikan isu-isu daripada peristiwa malang kematian mendiam Teo Weng Hock hinggalah isu pilihan raya adil dan tulus. Apa yang mereka inginkan ialah semata-mata mencipta satu persepsi atau andaian bahawa BN tidak berupaya melakukan sesuatu dengan betul. Rakyat tidak akan terpedaya oleh pakatan kerana rekod perkhidmatan BN amat jelas sekali dalam membangunkan negara ini. Program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi harapan kepada rakyat bahawa mereka boleh menaruh kepercayaan kepada Kerajaan Barisan Nasional. Dan kami yakin di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita akan menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Sebaliknya, rakyat perlu sadar bahawa negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat tidak memperkenalkan sebarang inisiatif, apatah lagi transformasi. Mereka hanya pandai menghebohkan dan menjenamakan semula diri mereka, menuntut kredit di atas perkara-perkara kecil yang mereka lakukan. Jika sekalipun mereka mendakwa berjaya menarik pelaburan luar, dia adalah kerana kestabilan politik dan ekonomi yang disediakan oleh kerajaan pusat, termasuklah insentif serta pasarana yang membolehkan para pelabur memutuskan untuk datang ke Malaysia dan melabur di negara ini. Dia bukanlah satu-satunya usaha yang dilakukan oleh mana-mana negeri tertentu. So dalam konteks ini dan dalam usaha untuk menarik pelaburan ke Pulau Pinang, Ketua Menteri Lim Guan Eng sanggup mempelekehkan Johor walaupun dia anak Johor. Dan kalau kita perhatikan di peringkat awal, beliau menafikan dan hanya meminta maaf selepas Sultan Johor tersinggung atas kenyataan Lim Guan Eng. Pendek kata, mana ada standard pemimpin ini. DAP akan terus men-package diri sebagai sebuah parti pelbagai kaum, cuba untuk mensembunyikan wajah sebenarnya mereka sebagai parti monoetnik. Saya percaya mereka akan meletakkan beberapa calon Melayu di negeri-negeri seperti Perak dan Selangor dengan harapan jika mereka berjaya membentuk kerajaan,
calon Melayu daripada DAP itu boleh diketengahkan sebagai calon Menteri Besar. Dan DAP dalam kempen mereka menegaskan bahawa BN perlu dihukum kerana diketuai oleh UMNO. Dan untuk melakukan itu, mereka meletakkan calon untuk menentang calon Cina daripada MCA dan Gerakan. Sudah sampai masa tuan-tuan dan puan-puan, kita mengatakan kepada pengundi, sampailah masa kita menghukum PAS dan dengan itu kita tidak mengundi dan menyokong DAP. Kalau DAP adalah benar-benar sebuah parti multiracial, mereka sepatutnya meletakkan calon di kawasan Melayu dan membuktikan bahawa mereka Okey. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Undi Barisan Nasional. Hindang. Tuan-tuan dan puan-puan, MCA sekali lagi ingin menegaskan komitmen kami kepada masyarakat Cina bahawa kepimpinan baru MCA ini bukan sekadar sensitif kepada keperluan mereka, malah responsif kepada mereka. Dan MCA akan terus memainkan peranan di dalam kerajaan dan menjadikan suara masyarakat Cina dan rakyat Malaysia di dalam kerajaan. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, yakinlah kami akan tetap bersama-sama Datuk Seri dan Barisan Nasional dalam mengharungi dan menghadapi pilihan raya umum yang ke-13. Kami meletakkan kepercayaan penuhnya kepada kebijaksanaan politik Datuk Seri Perdana Menteri dalam memimpin negara ini menuju ke hadapan dan melonjak Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami akan memastikan bersama-sama MCA akan mempertahankan Putrajaya dengan kejayaan yang lebih besar dan bermakna. Komitmen kami dalam melaksanakan tugas ini tidak pernah sepenting dan sebesar ini. Akhir kata, jangan lupa undi Barisan Nasional. Undi Barisan Nasional. Dan undi Barisan Nasional. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Datuk Seri. 我们谢谢我党总会长拿督斯里蔡希林医生同志。